masuk dalam bab apa yang dialami manusia saat nyawa ni dicabut. Ya, apa yang dialami manusia dalam kitab At-Tazkirah Al-Qurtubi, ya. Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan. Apa maksud pingsan di sini? Desakan sakaratul maut. Ya, anggota-anggota tubuhnya mengucap selamat berpisah antara satu sama lain. Al-Qurtubi menggunakan bahasa mudah agar kita orang awam mudah faham, menunjukkan bahawa badan-badan kita atau organ-organ kita atau apa sahajalah tubuh badan kita ni sudah mengetahui bahawa akan mati. Maka kita didatangi sakarat. Sakarat ni apa? Sakarat ini adalah kepayahan atau satu proses pencabutan nyawa. Kita kata dah tadi, proses tu sama ada dia lembut macam keluarnya keringat atau peluh, atau sehingga bebanan-bebanan yang besar terhadap orang kafir. Baik, sakaratul maut yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya Allah sebut dalam surah Qaf, ya. Surah Qaf ayat 19, Allah taala menyebut sakaratul maut itu, wajaat sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya. Surah Qaf ayat 19. Baik, dalam bab sakaratul maut, kita yang pertama, orang beriman dia kena yakin bahawa kematian adalah satu kebenaran. Kematian satu kebenaran. Maka hendaklah kita percaya bahawa kita akan berhadapan dengan proses yang namanya sakaratul maut. Disebut sakaratul maut, wajaat sakaratul maut, akan tiba saat sakaratul maut bil haqq, kebenaran. Tak ada siapa pun boleh lari daripada kebenaran sakratul maut. Semua orang akan merasainya dan semua orang tak mampu menceritakan perasaan yang dia terima itu. Ya, ini kita lihat dalam surah Qaf. Baik, firman Allah Taala seterusnya. Sebelum itu, Aisyah Aziz, alhamdulillah. Hamzah Yusuh, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang orang mati syahid tapi ada hutang. Baik. Yang pertama, ada hadis menceritakan Cik Hamzah dan juga seluruh sahabat-sahabat dan sahabiah, terutama jemaah Al-Mu'minun USJ 2, bahawa pertama sekali orang yang mati syahid dakhalal jannah, terus masuk syurga, tetapi ada hadis yang mengatakan bahawa melainkan dia ada hutang. Maka hutang menghalang ruh walaupun dia mati syahid daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dibincang lebih dalam. Hutang yang bagaimana? Hutang yang dia berhutang dengan niat tidak mahu bayar. Hutang yang dia berhutang tapi bila dah ada duit dia memang tak nak bayar untuk balas dendam atau sebagainya. Orang ni tergantung. Tetapi orang yang mati dalam keadaan berhutang dengan niat berusaha untuk bayar tapi tak mampu, maka dia tidak tergolong dalam golongan tadi. Orang yang seperti kita berhutang tapi niat nak bayar, dan niat nak bayar sikit tapi tak habis. Ada kejap lagi kereta rosak, kejap lagi rumah bocor, kejap lagi macam-macam lah, keluarga sakit dan sebagainya. Tiba-tiba kita mati dalam keadaan niat dan usaha untuk bayar hutang, maka dia tidak termasuk hadis tergantung itu. Ya, baik. Aisyah Jili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Faizal Ahmad, orang biasa dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ini cuba kita lihat ayat Quran yang kedua, ya. Ayat Quran tadi yang pertama cerita wajaat sakratul maut bil haqq, surah Qaf surah 19. Sakratul maut itu benar. Itu benar, ya, bukan main-main. Kedua, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 93 yang kita sebut tadi tu, ya, tentang hinanya itu. Bila Allah Ta'ala sebut, ya,
walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ya, ayat 93 dia ada sambungan selepas itu, cerita tentang bagaimana orang-orang yang zalim, mereka itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Proses-proses sakaratul maut yang menyakitkan. Siapa? Zalim. Kenapa? Ego. Tak mau terima kebenaran Allah Ta'ala. Tak mau terima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dua ayat dah cerita tentang bagaimana sakaratul maut itu adalah satu kebenaran. Baik. Nasaruddin Abdul Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang tak ingat rakaat dalam solat, bolehkah dia lebihkan rakaat? Ni dah sebenarnya keluar tajuk ni, tapi tak apalah sebab dah tanya dah. Sebagai seorang manusia yang khuliqal insanu dha'ifa, Allah kata kami cipta hamba kami dalam keadaan yang dhaif. Dan hadis pun kata manusia sering lupa dalam solatnya sehingga terlupa rakaat. Apa kita kena buat? Baik, Cik Nasaruddin dan juga seluruh jemaah Al-Mu'minun USJ 2 dan sahabat serta sahabiah, orang yang terlupa rakaat, ataupun dia terpinga-pinga 3 ke 4, maka hukum yang terbaik adalah dia menambah lagi satu rakaat. Dia menambah lagi satu rakaat, dan juga pada penghujungnya selepas baca tahiyat akhir, dia disunnahkan untuk sujud sahwi 2 kali, lepas tu baru bagi salam. So, orang yang terlupa rakaat, tambah satu rakaat, kemudian buat sujud sahwi. Ya, itu insya-Allah Cik Nasaruddin. Abdul Basit Cinta, Naratiwat, Thailand, terang dan nyata, alhamdulillah. Masyita Muhammad Zain, macam mana nak bayar hutang orang yang kita tak tahu di mana orang yang kita hutang itu berada? Bolehkah kita bayar dengan cara bersedekah dengan nama orang yang kita hutang? Baik. Yang pertama adalah berdosa bagi kita melambat-lambatkan membayar hutang dengan ketika kita mempunyai kemampuan. Tetapi bila waktu dia ada kat sini, kita nak bayar, tapi tiba-tiba bila kita dah cukup duit nak bayar, dia dah tak ada. Tak tahu ke mana pergi, entah balik Pakistan ke, jual kapet dan sebagainya. Maka macam mana nak buat? Yang pertama, usaha untuk cari kedai dia. Sama dengan kita berhutang dengan orang, usaha untuk cari warisnya. Tak boleh guna dulu dalam surat khabar jejak kasih, sekarang dalam Facebook pun boleh. Kalau tak jumpa juga, macam mana nak buat? Maka hendaklah kita bersedekah ke mana-mana dengan niat membayar hutang dia. Dan juga dengan harapan kalaulah bertemu nanti, kalau jumpa balik, maka kita akan ulang bayar sekali lagi pada dia, dengan perbuatan pertama ni dianggap sebagai sadaqatun jariyah. Ya, jangan kata dah ustaz dia tak ada, dia pindah entah ke mana, tak payah bayar lah. Yang tu memang tak boleh. Ya, kena bayar. Ya, baik. Itu ayat yang kedua. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ketiga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut falaula idza balagatil hulqum, maka kenapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. Proses ini, proses sakaratul maut, nyawa kita sampai di ghargharah, kerongkong. Sebab itu dalam hadis menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua permintaan keampunan, semua taubat dan sebagainya, selagi tidak datang dua masa. Yang pertama, nyawa sampai di ghargharah atau di kerongkong, itu namanya sakaratul maut. Taubat dah tak terima lagi. Dan satu lagi, matahari terbit dari sebelah barat. Ya, sebab tu kalau kita tengok Fir'aun mati dalam keadaan taubat tak? Taubat, tapi dia bertaubat pada waktu yang sudah keluar daripada keizinan Allah.
Ya, jadi kita kena hati-hatilah supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang lambat minta ampun, lambat bertaubat dan sebagainya. Rusjan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Quran yang keempat, firman Allah Ta'ala, Kalla idza balagatil taraqi. Surah Al-Qiyamah ayat 26. Sesekali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Ini gambaran-gambaran. 4 ayat Al-Quran ini menyatakan bahawa adanya sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Proses keluar ruh yang diuruskan oleh malaikatul maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dari awal kita sebut proses sakratul maut itu adalah dengan dua keadaan. Yang pertama kasar, yang kedua lembut. Bersandarkan apa? Bersandarkan kasar atau lembutnya kita dengan Allah. Bersandarkan apa? Bersandar kasar atau lembutnya kita dengan Rasul, dengan Islam. Lebih kurang macam tu. Kasar itu adalah bagi orang yang tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebab itu 4 ayat Quran ni menggambarkan kebenaran adanya sakratul maut, ya. Kebenaran adanya sakratul maut. Ini penting, ya, ini penting. Baik. Soalan seterusnya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan orang beriman yang berada di alam barzah? Adakah dia tidur sehingga kiamat atau dia boleh berjalan-jalan dan menziarahi satu sama lain? Bagaimana pula keadaan orang yang berdusta? Ya, baik. Muhammad Faizal bin Ahmad cerita alam ruh, ya, alam barzah. Macam mana juga ruh ni? Baik, beberapa gambaran ruh, ya. Alam ruh ni saya tak berani nak cerita banyak-banyak sebab kita itu alam ghaib. Melainkan apa yang Nabi sampaikan kepada kita, yang tu kita cerita. Kalau Nabi tak sampaikan kepada kita atau Nabi diamkan, kita diam. Apa yang Nabi cerita, maka kita cerita. Okey, baik. Yang pertama, ruh kalau yang mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, maka gambarannya ruh ini akan diletak dalam kain yang dibawa daripada syurga yang wanginya itu wangian misk ataupun kasturi yang dipimpin oleh malaikat yang seramai tiada terkira jumlahnya itu. Setiap malaikat nak pegang kain yang bawa kita punya roh itu bertemu dengan Allah Ta'ala, dan mereka mendoakan kita, mendoakan. Dan ada satu hadis menggambarkan bahawa orang beriman di alam roh ini, mereka ditidurkan umpama, ya, mereka ditidurkan umpama pengantin baru yang orang baru dapat pasangan hidup, dapat isteri, dapat suami, tenang, damai, baru lepas kenduri kahwin, semua seronok lah, memang seronok, dalam keadaan aman dan tenteram. Adakah boleh mereka itu menziarahi satu sama lain? Baik, ada kupasan dalam kitab Ar-Ruh di mana ruh bertemu dengan ruh. Ya, roh ni bertanya kepada roh yang satu lagi dan sebagainya lah. Ya, ini gambaran, ada gambaran betul. Dan bagaimana pula keadaan orang yang berdusta? Baik, gambaran dalam hadis Nabi, orang yang berdusta atau matinya dalam keadaan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk, maka rohnya ditarik secara kasar, diletakkan dalam bekas guni yang bukan wangi-wangian, yang malaikat datang tu dalam keadaan yang kasar dan sebagainya. Kehidupan mereka dalam alam roh, mereka itu sibuk menerima kesan daripada dosa mereka sebelum menerima kesan dosa mereka di akhirat. Maksudnya siksa awal itu dipanggil sebagai fitnatul kubur, ya, iaitu fitnah kubur. Maka di dunia mereka buat kejahatan, di alam barzah mereka sibuk menerima kepayahan hasil daripada dosa mereka, dan di akhirat mereka terpaksa menerima lagi. Ya, maka itu gambaran-gambaran mudah yang disebut, tapi tak berani nak cerita dalam sebab ini masalah alam roh.
Rodiah Arsyad, Waalaikumsalam. Bagaimana nak mati dalam husnul khatimah? Hamzah Yusuf, saya ulang balik. Bagaimana nak mati dalam husnul khatimah? Perkara mudah, paling mudah yang dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Hiduplah dalam husnuzan. Husnuzan, prasangka baik dengan Allah. Allah suruh kita salat, Allah panggil hayya ala salah, dah terus pergi. Allah suruh kita puasa Ramadan, buat. Allah kata jangan buka aurat, alhamdulillah, ikut saja. Maka kita menjadi husnuzan. Kita tak banyak tanya dengan Allah Ta'ala. Kita dengar dan kita terus amal. Qalu sami'na wa ata'na, bukan qalu sami'na wa asayna. Ya, husnul khatimah pengakhirannya diawali di dunia ini dengan husnuzan, prasangka baik terhadap Allah Ta'ala. Bila Allah suruh kita buat amal, maka itu bukan suatu bebanan, tetapi suatu nikmat untuk kita simpan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.